Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini agak istimewa sebab ketiga-tiga ceritanya datang daripada orang yang sama tapi berlaku pada tahun yang berlainan. Walaupun cerita pertama, kedua dan ketiga tidak ada kaitan yang begitu rapat, tapi ini adalah pengalaman yang dihantarkan. Moga-moga menjadi iktibar dan pengajaran untuk kita semua. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita dan memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita yang pertama ni disampaikan, bukanlah pertama, ketiga-tiga cerita ni disampaikan oleh seseorang yang bernama Ella. Tapi cerita yang pertama ni berlaku pada tahun 2007. Pada waktu tu Ella tinggal dengan mak ayah dia dekat Pokok Sena. Dengan kata lain, lokasi untuk cerita kali ini adalah di Pokok Sena, Kedah. Pada waktu tu Ella masih lagi 17 tahun dan dia menuntut dekat satu sekolah sebagai seorang pelajar tingkatan 5. Jadi dalam sibuk-sibuk dia nak bersedia menyiapkan diri untuk menduduki peperiksaan SPM, dia masih lagi sempat buat kerja sampingan. Ada dua sebab kenapa dia suka buat kerja sampingan walaupun pada waktu tu dia sekolah. Yang pertama disebabkan untuk membantu ekonomi keluarga. Yang kedua, pada masa yang sama dia dapat duit poket sendiri. Jadi tak payah minta duit mak ayah untuk beli sesuatu. Dan pada masa yang sama dia suka bergaul dengan ramai orang dan dia tak suka duduk diam rumah macam tu je. Kalau boleh dia kata dia nak buat 2-3 kerja. Tapi disebabkan kudrat dia hanya boleh buat 2 kerja. Siang menjadi seorang pelajar, malam pula dia kerja dekat kedai makan. Dia kata dia kerja kat dekat kedai makan, selalunya dia kerja balik pukul 12 malam. Itu kalau hari biasa, hari Isnin sampai Jumaat. Tapi kalau hari Sabtu Ahad, dia akan balik lebih kurang pukul 2 pagi. Tak ada masalah, dia kata dia pandai mengaturkan masa. Dan dia rasa sangat seronok kalau dapat membantu mak ayah dia dalam ekonomi keluarga mereka. Pada waktu tu dia kata dia ada adik-beradik lain. Dia tak hirau lah, dia kata adik-beradik lain yang macam mana. Yang penting dia sebagai anak yang awal, anak-anak yang awal, dia perlu membantu ekonomi keluarga. Tapi dia kata dia bekerja balik malam pukul 12, pukul 2, tak ada masalah. Dia tak rasa takut pun. Dia naik kereta, naik motor pada waktu tu. Tapi waktu dia bekerja dekat kedai makan tu, ada sekali tu peristiwa yang susah dia nak jelaskan. Dia cerita, pada satu hari tu, lebih kurang hari Sabtu, dia kena balik daripada kedai makan dia lebih kurang pukul 2 ke 3 pagi lah. Sampai dekat rumah pukul 2.30. Maklumlah, bila hari Sabtu Ahad, kedai tutup lambat, banyak customer. Jadi bila dia sampai rumah 2.30 tu, dia tak mengambil masa yang lama untuk bersih-bersihkan diri, solat, dan dia terus bersedia untuk tidur. Dia tidur dekat dalam bilik seorang-seorang. Dan waktu dia tidur, selalunya dia akan tutup semua lampu. Tak boleh lah, dia kata kalau dia tidur buka lampu, rasa macam tak tenyak tidurnya. Jadi dia kata pada malam tu, entahlah, dia kata dalam keadaan cuaca yang sejuk, dengan dalam perjalanan balik tu dengan angin yang kuat. Lepas tu bila dia baru nak masuk tidur je, dia punya ribut pun dah sampai dengan hujan, dengan angin berserta dengan petir. Waktu tu awal-awal nak tidur tu dia dah tak fikir takut lagi, lebih kepada penat. Tengah-tengah dia baring melayan mata, tiba-tiba dia rasa hujung katil dia seperti digegarkan. Ada orang gerakkan katil dia. Dia bangun daripada tempat tidur dia. Dia duduk. Dia tengok sekeliling. Ada apa-apa ke yang bukan-bukan? Ataupun ada benda yang datang ke, nak menakutkan dia ke? Jadi lepas diperhatikan keadaan sekeliling bilik, memang tak ada apa-apa. Hanya dia je seorang dalam bilik tu. Walaupun dalam keadaan gelap, dia boleh nampak keadaan keseluruhan kawasan bilik. Sebab bila kita dalam keadaan gelap, kita punya mata akan membesar. Lebih banyak cahaya yang akan masuk dalam mata dan kita boleh nampak walaupun dalam keadaan gelap. Jadi dia lepas duduk, dia tengok keadaan keliling, tak ada apa-apa, dia pun baringlah semula. Pada waktu tu mungkinlah dia fikir apa yang dia alami 2-3 minit sebelum tu adalah sesuatu hayalan, sebab mungkin kerana dia terlalu penat.
Jadi untuk kali kedua dia baring, tengah dia nak melayan mata, tiba-tiba katil dia digegarkan. Kali ini gegarannya memang bukan sebarangan dan agak kuat juga. Dan di waktu tu dia terbangun, dia terjun daripada katil, dia tengok keadaan sekeliling bilik dan dia terus buka lampu bilik nak pastikan ada orang lain ke dekat dalam bilik selain daripada dia. Selepas seluruh bilik menjadi terang, dia perhatikan memang tak ada orang lain dalam bilik selain daripada dia. Tapi siapa pula yang kacau dia pada waktu tu? Yang gegar-gegarkan katil? Takkan tikus pula? Mustahil tikus boleh gegarkan katil macam tu punya kuat. Dia kata katil tu bukan kosong, dia dekat atas katil tu. Mana ada tikus yang sekuat tu untuk gegarkan katil? Jadi dia ambil keputusan, mungkin ini kali kedua dia berhayal. Mungkin dia terlalu penat atau memikirkan sesuatu yang tak senonoh. Bukanlah tak senonoh, maksudnya yang menyeramkan sewaktu dia nak tidur nanti. Jadi dia ambil keputusan, kalau kali ketiga katil dia bergerak lagi, dia perlu dapatkan bantuan mak ayah dia dengan cara menjerit. Okey, kali ni dia baring untuk kali yang ketiga dan dia tak terus-terus tidur. Dia relax dulu dalam keadaan bilik yang gelap. Dia pun baring. Pada waktu dia baring tu, tiba-tiba kali ini bukan katil dia yang bergerak, tapi katilnya diangkat dan dilepaskan. Kerja siapa? Tikus? Memang tak lah. Waktu tu dia rasa macam nak tercabut jantung dia keluar. Dia pun turun daripada katil. Dia dah tak boleh nak bergerak. Benda yang diingat adalah dia menjerit panggil mak ayah dia sekuat hati. Waktu tu jam menunjukkan pukul 3:30 pagi. Waktu dia menjerit sekuat hati tu, mak bapak dia, ialah mak bapak mana yang tak terkejut bila anak menjerit tengah malam kan? Kot ada orang minyak ke nak buat apa-apa ke ataupun perompak ke masuk. Jadi mak ayah dia pun berlari masuk dekat dalam bilik, tengok Ella. Tanyalah, Ella kenapa menjerit? Ella kata katil tu bergerak sendiri. Katil terangkat tadi. Ada sesuatu dekat dalam bilik ni. Jadi ayah dia pun buka lah lampu. Pada waktu tu lampu belum terbuka lagi. Ayah dia buka lampu. Ayah dia cek sekeliling bilik. Mak dia dengan Ella bawa keluar daripada bilik untuk pastikan tidak ada apa-apa berlaku. Selepas lebih kurang 5 minit ayah dia cek sekeliling bilik. Ayah dia buat keputusan macam ni. Mungkin tikus. Dia kata mustahil dia. Tikus tak akan boleh angkat katil. Tikus tak akan boleh gegar-gegarkan katil. Ini 2 kali Ella kena macam tu. 3 kali sebenarnya. Tapi yang pertama tu ala-ala je dia kata. 3 kali Ella dikacau macam tu. Yang mustahil ya. Itu adalah angkara tikus. Tikus. Itu je yang bapak dia beritahu. Sebabnya bapak dia semata-mata ini adalah tujuan bapak dia nak main dengan psikologi. Jangan bagi anak dara dia terlalu takut sangat. Jadi dia ambil keputusan apa pun yang menggerakkan katil itu adalah kerja tikus. Fitnah tikus dulu apa-apa hal pun. Jadi Ella pun rasa macam tak sedap untuk tidur dalam bilik itu. Dia ambil keputusan, dia minta izin dengan mak ayah dia untuk tidur depan TV. Dia heretlah tilam, dia bawa keluar tidur depan TV. Jadi selama beberapa minggu dia tidur dekat depan TV, memang tak ada apa-apa berlaku. Sebab dia tak nak tidur dalam bilik. Sebab dia takut kalau dia tidur dalam bilik sekali lagi akan terjadi perkara yang tidak sepatutnya. Sebulan jugalah Ella tidur dekat luar bilik. Tapi mak bapak mana yang tak kesian? Bilik bukan tak ada, ada. Tapi anak daranya kena tidur luar bilik. Jadi mak ayah dia ni pun pergilah jumpa dengan orang yang pakar, yang boleh tahu tentang alam sebelah ni. Mintalah air tawar untuk buat pagar rumah. Jadi air tawar pun dah didapatkan. Satu hari Ella balik daripada kerja selepas sebulan tidur dekat luar bilik. Mak bapak dia jumpa dia. Ella jangan takut, bilik tu mak dah curahkan dengan air penawar. Dengan kata lain bilik tu dah dipagar. Jadi jangan risau, tak ada apa-apa. Jadi Ella pun masuk dalam bilik dan tidur semula. Dan selepas tu Ella pun tanya dengan mak dia, mana mak dapat air jampi ni, air untuk memagar rumah ni. Mak dia beritahu adalah ustaz dekat ujung kampung, dia pakar dalam bidang-bidang macam ni. Jadi Ella tanyalah, sebenarnya mak, apa benda yang berlaku dekat dalam bilik Ella selama sebulan sebelum tu, ada katil-katil bergegar? Mak dia cakap macam ni. Mak pun tak tahu mana datang puncanya. Tapi semua ni berlaku bila pokok kelapa dekat belakang rumah diorang ditebang. Kalau tak silap abang, ditebang ataupun dipanah peti, salah satu. Dan tumbang. Dan pokok tu tumbang, hujung pokok tu betul-betul dekat dengan penjuru bilik Ella. Dengan kata lain, mungkin itu adalah puncanya. Ada orang-orang dulu pernah bagi tahu pokok kelapa yang dekat-dekat belakang rumah Ella tu ada yang menunggu. Jadi mungkin pokok tu ditebang ataupun jatuh dan
hujungnya menghala ke bucu bilik Ella dan dia duduk dekat situ. Sebab mengikut kata ustaz yang buat pagar rumah tu, dia kata dalam bilik Ella tu ada sesuatu yang tinggal yang dia sebenarnya tak tahu kat mana, tak tahu nak pergi ke mana, dan dia duduk dekat situ sebab situlah hujung pokok tu ada, hujung pokok tu mendarat. Jadi situlah dia berdiri kat situ, duduk mencangkung dekat situ. Itu yang dia kacau-kacau lah. Tujuannya mungkin nak bersahabat, tapi bersahabat dengan orang macam tu memang tidak perlulah bersahabat. Cerita yang kedua juga pengalaman daripada Ella, tapi kali ini berlaku pada tahun 2017. Ella dah pun kahwin dan pada waktu tahun ni dia ada anak umur 5 tahun. Dia dah tak duduk dengan mak ayah dia, mereka semua menyewa dekat satu rumah dekat kawasan dekat-dekat dengan rumah mak dia. Tak berapa nak jauh sangat. Tujuannya adalah untuk dengan kata lain untuk berdikari hidup suami isteri. Suami dia pula kerja ada shift siang, ada shift malam. Ella pula memang kerja sebagai seorang suri rumah pada waktu tu sebabnya anak dia masih kecil lagi. Tunggulah, dia kata dalam setahun lagi dia akan bekerja sebab nak membantu ekonomi suami dia pula. Jadi dia kata dia sebenarnya tak berapa nak suka sangat tidur dekat rumah tu kalau suami dia tak ada dekat rumah. Entahlah, dia kata dia tak tahu nak cakap macam mana. Tapi dia ambil keputusan setiap kali suami dia kerja waktu malam, dia dengan anak dia akan pergi bergerak rumah mak dia dan tidur dekat rumah mak ayah dia. Dia tak pernah tidur dekat sorang-sorang dekat dalam rumah dia sendiri. Dia tak tahu kenapa, tapi dia punya aura dia agak menyeramkan juga. Sebabkan rumah mak ayah dia tak berapa jauh dengan rumah dia, bolehlah dia ulang-alik. Jadi pada satu hari tu nak jadi cerita lah kata Ella. Pada waktu tu dia kata suami dia kerja malam dan waktu dia bersiap-siap nak keluar daripada rumah nak pergi rumah mak dia, tiba-tiba hujan lebat, ribut, petir segala macam keluar pada waktu tu. Jadi kesian pula malam lepas maghrib nak bawa anak pergi rumah mak ayah, walaupun anak tu berbumbung berpayung semua kan, tapi nak bawa budak dalam hujan walaupun naik kereta, tapi tak sedap jugalah kan. Jadi itulah kali pertama Ella tidur dekat dalam rumah tu tanpa suami dia. Dia dengan anak dia aja. Tengah-tengah baring tu, dia kata dekat rumah sewa dia ni, tengah-tengah baring tu dah rasa seram sejuk dah, tak tahu nak cakap macam mana. Tiba-tiba dia rasa macam nak terkencing. Alamak, nak tinggalkan anak seorang-seorang, kesian pula nak bawa anak. Tak pernah pula orang bawa anak dokong-dokong sambil kencing. Dia kata itu macam tak berapa nak senonoh sangat. Tak apalah, dia bertawakal kepada Allah Ta'ala, dia tinggalkan anak dia dekat dalam bilik, dia tutup bilik, dia pergilah kencing dekat bilik air belakang tu. Lepas habis kencing, dia pun berlarilah dekat tempat anak dia. Entahlah, dia kata bila dia masuk dekat dalam bilik anak dia, tiba-tiba dia ada satu perasaan yang susah nak dijelaskan, iaitu dia rasa terlalu haus yang keterlaluan sangat-sangat. Jadi dia pun ambil keputusan baring dulu, peluk anak dia dulu. Dia takut kalau apa-apa berlaku. Orang baru dapat anak kan, dia kata walaupun anak dia waktu tu dah agak besar juga, tapi tetap juga rasa sayangnya. Anak dia pula tengah tidur waktu tu kan, 5 bulan ke 5 tahun, rasanya macam 5 bulan kot anak dia. Lebih kurang lah Ella, nanti kalau tersilap nanti betulkan abang. Jadi dia kata waktu tu dia dah haus sangat. Dia cuba tahan, tunggulah dan subuh nanti baru nak pergi minum. Nak keluar sekali lagi daripada dalam bilik, dia rasa macam kalau kali kedua dia keluar ni, mesti dia akan jumpa benda-benda yang tak sepatutnya. Okey, tapi disebabkan dia punya tekak dah terlalu kering sangat, mungkin sebab cuaca pada malam tu terlalu sejuk, dia pun ambil keputusan keluar daripada bilik untuk kali yang kedua untuk minum pula. Bila dia pergi ke dapur minum dan dia nak patah balik ke bilik dia, pada waktu tu dia terpandang dekat kawasan ampaian baju. Ampaian baju ada dekat dalam kawasan rumah, dia kata. Dia terpandang dekat ampaian baju sesuatu yang tidak wajar, iaitu salah satu daripada penyangkut hanger bergerak, padahal pada waktu tu walaupun ribut di luar, tidak ada tingkap yang terbuka. Kalaupun ada tingkap yang terbuka, pasti hanger yang digantung banyak-banyak dekat ampaian pasti bergerak serentak ataupun bersama. Tak, ini ada satu je hanger yang kat tengah-tengah, dia bergerak. Pelik. Mula-mula Ella tengok je, ada semut ke, ada tikus ke, apa yang bergayut kat situ. Kenapa hanger tu bergerak tiba-tiba macam tu pula? Dia diam je lah, dia tengok aja benda tu bergerak. Lepas tu dia pun ambil keputusan untuk balik ke semula ke bilik dia. Bila nak bergerak ke arah bilik dia tu, hati dia tergerak nak pandang ke belakang. Bila dia tengok kat belakang,
dia nampak sesuatu yang dia susah nak jelaskan. Dia nampak seperti bayang-bayang kepala yang ada bergayut dekat hanger yang bergerak tu. Dengan kata lain, adakah kepala tu yang menyebabkan hanger tu bergerak? Entahlah dikata sama ada dia berhayat atau tidak, tapi benda tu memang tidak cun langsung. Dia pun berlari masuk dekat dalam bilik, tutup bilik, kunci bilik, dah dia berpeluh-peluh pada waktu tu. Dalam keadaan dia dalam ketakutan peluk anak dia, tiba-tiba dengan nampak tadi macam ada kepala, macam dia kata, tapi nampak macam ya sebab ada rambut. Lepas tu ada macam dekat rambut tu ada macam darah-darah sikit. Dah kepala mana pula orang yang tertinggal dekat hanger dia ni? Jadi dia pun peluk anak dia dengan kunci pintu, ribut kat luar. Dalam keadaan ribut-ribut tu tiba-tiba ada orang panggil nama dia. Nama yang dipanggil bukanlah nama Ella, tak, nama kampung dia. Kita letaklah nama kampung dia Juwita lah kata. Juwita, tapi dipanggil dengan keadaan suara yang serak-serak basah. Pada waktu tu dia buat tak tahu je panggilan tu sebab bukan nama dia Ella, tapi baru teringat itu nama kampung aku. Siapa pula yang tahu nama kampung aku kat sini? Walaupun jarak rumah dia dengan mak dia tak berapa jauh sangat, tapi tak ada pernah orang tahu, tak ada pernah dia beritahu orang yang nama dia kat kampung orang panggil Juwita. Tapi ada orang panggil dalam keadaan hujan lebat tu, Juwita, Juwita. Ya Allah, kalau abang orang panggil abang dalam keadaan gelap-gelap, hujan ribut macam tu, memang takut lah kan. Waktu tu makin kuat ada peluk anak dia sampai anak dia mengeliat-ngeliat dia. Agaknya mak dia pun tersedar lah, kenapalah mak aku dipeluk, aku macam nak melemaskan aku je. Tapi pada waktu tu Ella kata dia dah ketakutan. Dan ditambah pula selang 2-3 minit dekat kawasan dapur dia dengar bunyi macam periuk jatuh. Memang tak keluar lah kata Ella. Dia duduklah dekat dalam bilik tu sampailah subuh besok pagi. Dia buat tidur, buat kejam untuk mengelakkan daripada benda tu kacau dia lagi. Jadi sepanjang tu dia dengar dua benda. Ada orang seperti di dapur dan orang panggil nama dia, tapi bukan nama dia, nama kampung dia. Entah macam mana dia kata, agaknya tidur dalam keadaan ketakutan, keterlaluan sangat. Akhirnya dia tertidur, sedar-sedar dah subuh. Bila dah subuh tu legalah sebab kejap lagi suami dia balik. Dan bila habis sembahyang subuh, suami dia pun sampai rumah. Suami dia pun tanyalah kenapa Ella muka macam cuak, semangat lain macamnya ni. Ella pun kata dia sebenarnya tak jangka benda ni akan berlaku. Dia cerita dengan suami dia apa yang berlaku. Suami dia kata, suami dia pun pernah kena juga benda-benda macam ni waktu tinggal dekat rumah ni, waktu ada dekat rumah, cuma dia tak nak beritahu Ella. Lah, rupanya suami dia pun kena juga. Tapi tidaklah terlalu ekstrim sangat. Esoknya Ella pun tak adalah tunggu lama-lama, tanyalah dengan makcik-makcik jiran, kakak-kakak jiran sebelah, apa sebenarnya yang berlaku dekat rumah ni. Rupanya makcik-makcik dengan kakak-kakak jiran sebelah tu bagi tahu dekat kawasan perumahan diorang, tempat diorang tinggal tu, memang berlaku banyak kali tentang kacau-kacau. Apa yang Ella alami adalah secebis daripada semua pengalaman-pengalaman makcik-makcik dan kakak-kakak yang tinggal dekat situ. Dia yang nampak kepala terbang, tapi kebanyakannya tentang kepala. Banyakkan kepala terbang, banyakkan kepala muncul dekat celah-celah ampaian, semuanya pada waktu malam. Bunyi orang panggil, bunyi benda jatuh dekat bilik air, benda jatuh dekat dalam dekat dapur, itu benda-benda yang biasa. Jadi Ella ni pun tak puas hati. Dia tanyalah dengan kakak-kakak ni, sebenarnya kak, apa puncanya kak? Akak ni bagi tahu, dulu dalam lebih kurang 10 tahun yang lepas berlaku satu kemalangan yang sangat dahsyat dekat depan rumah kita. Memang betul-betul depan rumah kita ni ada jalan raya besar kan? Berlaku kemalangan yang dahsyat dekat situ. Dan mangsa yang terlibat dalam kemalangan tu putus kepalanya. Sejak daripada tu, tempat tinggal kita memang selalu dikacau dengan benda-benda macam ni. Tapi jangan risau, pada awal-awal memanglah, tapi dah lama-lama kita dah biasa. Alah bisa tegal biasa, kak tu cakap. Dah tak heran dah. Tapi tetap juga bila terserempak dengan kepala terbang tu takut juga, kak tu cakap. Cerita yang ketiga pada tahun 2018, juga pengalaman daripada Ella. Tapi kali ni ceritanya berlaku waktu tu dia dah pun bekerja, anak dia dah besar.
Dan macam biasa suami dia bekerja ada shift. Tapi pada tahun 2008 yang nak jadikan cerita kali ni, pada waktu tu tiba-tiba dia dapat panggilan telefon lah. Waktu tu siang dia kata dapat panggilan telefon daripada keluarga suaminya yang mengatakan emak suami dia sakit kuat. Jadi sebagai seorang suami yang masih ada lagi emak, jadi suami dia cakaplah dengan Ella dia nak pergi tengok emak dia. Emak dia pula, rumah emak dia dekat Jeniang. Abang pun tak tahu antara Pokok Sena dengan Jeniang, tapi katanya memang tidaklah begitu jauh sangat, dalam setengah jam perjalanan. Abang belum pernah sampai lagi. Jadi kata ceritanya ni adalah cerita apa yang berlaku di satu jalan di antara Jeniang dengan Pokok Sena, di mana dekat kawasan tu ada satu masjid. Sebelah masjid tu ada belukar, kat situlah tempatnya. Jadi bila dapat panggilan telefon daripada keluarga suami pun bergegas dah pergi balik ke rumah mak ayah dia dekat Jeniang. Tinggallah Ella dengan anak dia yang dah besarlah pada waktu tu, dan duduk ke rumah tu. Tapi malam tu Ella kena bekerja. Malam ke lebih kurang lah malam tu siangnya lebih kurang Ella kena bekerja. Jadi dengan kata lain, kalau dia pergi bekerja selalunya suami dia yang jaga anak. Jadi dia tanya dengan suami dia sebelum suami dia pergi, anak ni macam mana, nak hantar dekat rumah mak bapak saya dekat Pokok Sena tu memang tak ada orang, dia ada hal kat luar, dia kata. Jadi suami dia cakap macam ni, kalau awak nak pergi bekerja nanti anak ni hantarkan ke Jeniang, rumah mak ayah saya ada kat sana, saya yang jaga anak. Oh, okeylah, kata Ella, tak ada masalah. Jadi lebih kurang pukul 8 malam lah, dia pun start kereta, dibawalah anak dia pergi daripada Pokok Sena menganjur ke Jeniang. Sampai dekat Jeniang tu lebih kurang pukul 8.30, dia pun letaklah anak dia. Bila letak anak dia dekat situ, tujuannya adalah biar suami dia menjaga anak dia lah. Sebabnya Ella kena balik semula ke Pokok Sena sebab besoknya dia nak kerja. Ceritanya macam tu, takut abang tersalah nanti. Jadi bila dah sampai dekat Jeniang tu, dekat rumah mak mentua, banyaklah benda-benda yang kena buat sebagai seorang menantu. Kata Ella, dia kena selesaikan masakan, kemaskan ke rumah mak dia, sebab kesian tengok mak mertua dia dalam keadaan yang uzur kan, yang tak boleh nak bergerak sangat. Jadi menyelesaikan kerja-kerja rumah tu bukan benda yang senang, rumit juga. Daripada pukul 8.30 dia sampai tadi, pukul 12.30 malam barulah dia habis mengemas-ngemas termasuk dengan memasak. Sebenarnya pada malam tu suami dia tak kasih Ella balik. Tak apalah, awak pergi bekerja daripada Jeniang, janganlah awak balik ke Pokok Sena. Tapi Ella kata memang dia boleh bekerja bertolak daripada Jeniang sebab tempat kerja dia dekat Pokok Sena. Cumanya kalau nak bergerak besok pagi, dia ni bukan jenis orang yang bangun awal, mandi siap-siap awal. Jadi dia takut dia terlewat untuk pergi kerja pada besok paginya. Jadi dia minta izin suami dia, tak apa bang, dia kata jangan risau, saya malam ni saya balik sorang-sorang walaupun pukul 12 malam. Sebab dia kata jalan tu antara Jeniang dengan Pokok Sena memang jalan yang selalu dia lalui dengan suami dia sejak daripada dia orang bercinta. Dia orang Pokok Sena, suami dia orang Jeniang. Memang selalu lalu jalan tu. Orang kata jalan belakang dekat dengan Kampung Siap. Kalau siapa-siapa tahu, beritahu kat abang tu. Jadi dia pun kata dengan suami dia, tak ada masalah bang, boleh je balik malam ni. Lagipun dia bukan naik motor, dia naik kereta. Jadi dia pun naiklah kereta pukul 12 malam, bertolaklah daripada Jeniang. Berjalan-jalan sampailah lepas Kampung Siam, lalu tu sampailah dekat kawasan masjid. Pada waktu tu dia kata tiba-tiba baru dia teringat yang tadi dia masak komen banyak dekat mama mentua dia, siap mengemas, siap buat air lagi. Dia yang lupa makan. Waktu tu dia dah rasa lapar. Alamak, laparnya takkan nak batah balik Jeniang pula pergi ambil makanan. Macam tak senonoh pula, dia kata. Jadi dalam keadaan lapar-lapar tu, dia kata kalaulah jumpa kedai makan, dia akan berhenti, dia akan beli makanan, kurang-kurang mi bandung. Jadi dia pun kereta dia teruslah dipandu. Dia dalam keadaan yang slow lah, tak berapa nak laju sangat. Tiba-tiba dia melintas dekat satu kedai. Tak sempat dia nak break, terus meluncur laju. Alah, terlepas satu kedai. Dia berhati-hati lepas ni. Kalau jumpa kedai yang kedua, dia mesti stop. Jadi entahlah macam mana, dia kata waktu dia memandu tu, tiba-tiba dekat depan dia nampak ada satu kedai, meriahnya lain macam. Kedai tu terletak dekat sebelah masjid. Dia kata kedai tu meriah lain macam, dengan lampu limpahnya, dengan lampu kelip-kelipnya. Meriah lain macam. Lepas tu dia punya tetamu dia komen ramai lagi. Jam menunjukkan pada waktu tu abang tersilap, bukan pukul 12, pukul 2 pagi. Betulkan sikit.
Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Dia pun dalam hati dia, 2 pagi, restoran Tom Yum ke? Masih lagi ramai orang. Dia pun kata dengan pasang niat ni, nak berhentilah dekat kedai tu. Sebab kedai tu sebelah masjid. Waktu dia cari parking dekat kedai tu, tiba-tiba dia nampak satu benda yang macam dia tak boleh nak terima. Yang datang dekat kedai tu, semuanya orang berjubah dan bertelekung. Wah, ada kenduri ke, dia kata? Mungkin masjid ni buat kenduri, tapi tempat makannya dekat kedai ni. Agaknya lah, dia kata. Okey, bolehlah ni, tak apalah. Orang masjid pun orang masjid lah. Tapi bila dia parking kereta, baru dia perasan pada waktu tu dia tak pakai elok. Dia pakai baju kelawar, pakai tudung selendang. Kalau dia turun beli makan dekat sini, rasanya semua pakcik dengan makcik yang ada dekat dalam kedai ni semua pandang dia ni. Alamak, dia kata dah lapar ni, nak turun ke tidak, nak turun ke tidak. Tapi dia kata dalam keadaan kedai tu, dia punya meriah lain macam. Dia punya makanan macam kita makan tengah hari. Ada slot-slot buffet. Ada banyak teri-teri makanan. Ui, daripada jauh nampak ayam korma, ayam kari, komen meriah. Lepas tu dia punya tetamu adalah dekat 50 orang, dia punya ramainya. Tapi semuanya bertelekong, berjubah, berkopiah, berserban. Nak turun tak jadilah, dia kata, sebab keadaan dia pun macam baju kelawar tak senonoh kan, dia kata macam tak elok pula kalau tiba-tiba nak merembak-rembak dekat kedai makan tu. Jadi dia pun ambil keputusan, tak apalah, dia balik rumah. Sampai dekat rumah dia goreng telur je lah, maksaklah, makanlah apa yang ada. Esok pagi nak pergi kerja kan. Bila sampai dekat rumah, dia pun goreng telur, masak-masak. Tengah dia makan tu, dalam keadaan yang santai-santai, dia terfikir, sekarang pukul berapa ya? Dia tengok jam, oh, pukul 3 pagi. Okey, tadi aku singgah dekat kedai pukul 2 pagi. Kenduri apa ya pukul 2 pagi? Macam orang ramai macam tu. Lepas tu orang semua bertelekung, pakai jubah, pakai kopiah, pakai serban, sebelah masjid. Tapi aku tengok masjid tu gelap. Kenduri apa sebenarnya? Tak apalah, dia kata. Dia pun tidurlah. Tidur. Bila besok paginya pergi kerja, balik kerja, dia pun suami dia pun balik rumah selepas melawat mak ayah. Dia cerita dekat suami dia, bang, dia kata semalam saya nak pergi singgah kat kedai begini bang, kata. Lepas tu suami dia kata, mana ada kedai sebelah masjid tu? Itu belukar lah. Alah, dia tak ingat tau pada malam tu kawasan tu belukar. Dia memang tak ingat. Jadi dia dengan suami dia pun pergi start kereta, pergilah dekat kawasan kat mana dia nampak gerai yang meriah-meriah alam tu. Memang tak ada kedai kat situ. Adanya belukar. Jadi yang dia nampak pada malam tu adalah gerai daripada alam sebelah. Memang betul dia kata, tak nampak pun macam makhluk-makhluk bunian ke ataupun alam sebelah punya orang. Tak, dia nampak macam Mak Haji, Pak Haji yang tengah makan meriah, bertepuk tampar, tergelak-gelak. Itu yang dia nampak. Tapi tak sangka yang dia nampak sebenarnya adalah daripada alam sebelah. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga ceritanya menjadi iktibar dan pengajaran untuk kita semua. Dan pada yang nak mendapatkan perapan sate, sambal lara dan juga coklat moist, masih lagi abang ada jual. Abang sediakan link-link dalam link-link macam daling-daling. Abang sediakan link-link yang ada di bawah setiap video, boleh tekan kat situ. Tapi mungkin masa akan datang abang akan kecilkan sedikit bungkusan perapan sate untuk mengurangkan harga dia, sebab abang nak semua orang merasai apa yang mak abang pernah usahakan. Jadi nanti abang kecilkan sikit. Nak turunkan harga, barang beras pun mahal kan. Jadi abang buat mana yang termampu. Jadi boleh dapatkan perapan sate, sambal lara dan juga coklat moist dekat dalam link-link yang abang sediakan dalam setiap bawah video. Terima kasih dengarkan cerita abang kali ini. Hari ini tak ada wish birthday. Sebenarnya abang terlupa nak tulis wish birthday tu. Gairah sangat nak bercerita kan. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.